Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zakri daripada kumpulan A5 di bawah Puan Nur Hilyati Ramli akan membentangkan mengenai pencemaran bunyi, kesan-kesan dan langkah-langkah peningkatan. Apa itu pencemaran bunyi? Pencemaran bunyi ataupun bunyi persekitaran mengumpulkan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti dan keseimbangan kehidupan yang lain. Objektif kajian ini terdapat yang 3 objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti pencemaran bunyi, mengenal pasti langkah-langkah pencemaran bunyi dan juga mengkaji langkah-langkah untuk mengurangkan peningkatan pencemaran bunyi. Kaedah kajian terdapat 2. Yang pertama, kaedah pengumpulan data melalui Google Form yang disebarkan kepada responden, dan seterusnya kaedah analisis data yang dianalisis dan disusun rapi dan lebih sistematik. Responden kami 80% terdiri daripada jantina perempuan dan 15% daripada lelaki. Angka umur antara semua responden kepada form kami, majoriti daripada 18 hingga 25 tahun dan 18 tahun ke bawah kurang daripada 5 orang. Seterusnya adalah bangsa. 45% daripada responden kami adalah bangsa Melayu dan 50% bangsa Cina dan 3% bangsa India. Agama pula, responden kami terdiri daripada agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Islam 16, Kristian 2, Hindu 1 dan Buddha 14 orang. Kategori untuk responden kami pula terdiri daripada 3 kategori. Kategori yang pertama, pelajar USM. Kategori kedua, pelajar sekolah. Dan kategori terakhir adalah orang awam. Seterusnya adalah kawasan responden yang kami peroleh adalah daripada kawasan bandar 24 orang dan juga luar bandar 9 orang. Itu saja daripada saya, bahagian saya, dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Saya Hosni. Sekarang saya nak bentang bahagian B. Bahagian B, prinsip responden terhadap isu pencemaran bunyi. Bagi soalan 1, ialah di antara berikut, manakah definisi pencemaran bunyi? Bagi pilihan 1 ialah penghasilan bunyi yang rendah daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu keseimbangan kehidupan. Yang ini ada 8 responden pilih. Bagi pilihan kedua ialah pencemaran yang meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Yang ini ada 1 responden. Untuk pilihan 3, penghasilan bunyi bising yang keterlaluan yang boleh melukakan telinga sesiapa yang mendengarnya. Yang ini pilihan ketiga adalah responden yang paling banyak pilih adalah 23 responden. So, untuk pilihan yang terakhirnya ialah memberikan kesan positif kepada manusia secara berbeza bergantung penerimaan seorang individu. Yang ini sama juga dengan pilihan kedua, ada 1 je responden sahaja. Selain itu, yang ini ialah soalan kedua. Sejauh mana kesedaraan masyarakat tentang isu pencemaran bunyi di kawasan kediaman anda? Bagi pilihan 1 ialah ada kesedaraan. Yang ini ada 9 responden pilih. Untuk pilihan kedua, sedikit kesedaraan. Yang ini adalah pilihan yang banyak responden pilih, adalah 19 responden. Bagi ketiga ialah tiada kesedaraan. Yang ini ada 5 responden pilih. Lepas tu pilihan keempat ialah tidak pasti. Yang ini tiada responden pilih. Untuk soalan ketiga ialah, adakah anda pernah mengalami masalah pencemaran bunyi di tempat tinggal atau tempat kerja anda? Ada 27 responden pilih ya. Ada 6 responden pilih tidak. Untuk soalan keempat ialah, apakah punca yang menyebabkan pencemaran bunyi? Untuk pilihan 1 ialah kerja pembinaan seperti menanam cerucuk menimbulkan bunyi bising. Yang ini ada 8 responden pilih. Untuk pilihan kedua ialah penggangguan kenderaan awam yang mengeluarkan bunyi yang mengganggu telinga. Yang ini adalah banyak responden yang pilih, iaitu 20 responden.
Untuk pilihan ketiga ialah penghasilan bunyi yang dikeluarkan oleh mesin-mesin dan jentera-jentera dihilang. Yang ini ada 4 responden pilih. Untuk pilihan keakhirnya ialah pembakaran tenaga secara berterusan. Yang ini adalah paling sikit responden pilih iaitu 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Nur Sofia binti Abdul Wahab, nombor matrik 164709 dari kumpulan A5. Saya akan menerangkan hasil dapatan maklumat untuk bahagian C iaitu kesan pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi memberikan kesan yang ketara terhadap kesihatan mental masyarakat. Majoriti responden 15 orang mengalami gangguan tidur akibat pencemaran bunyi. Sementara 9 orang melaporkan stres dan 8 orang kesulitan untuk fokus. Meskipun hanya 1 orang yang tidak terasa terpengaruh, jumlah responden yang mengalami kesan negatif lebih tinggi. Oleh itu, tindakan perlindungan dan pengurangan pencemaran bunyi perlu dipertimbangkan demi kesejahteraan mental penduduk. Pencemaran bunyi memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi prestasi kerja dan pembelajaran masyarakat. Daripada 3 orang menjawab soalan berkaitan, 25 orang menyatakan bahawa pencemaran bunyi memberi kesan kepada prestasi mereka. Hanya 2 orang melaporkan bahawa pencemaran bunyi tidak memberi kesan, manakala 6 orang mengaku tidak pasti tentang kesan tersebut. Perusahaan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden menyedari pengaruh negatif pencemaran bunyi terhadap produktiviti dan pembelajaran mereka. Pencemaran bunyi memberi kesan negatif kualiti udara, kesihatan ibu mengandung, kelestarian hidupan akuatik dan ekonomi negara. Sebanyak 10 responden menyatakan penurunan kualiti udara akibat pencemaran bunyi, sementara 17 orang menyedari kesan terhadap ibu hamil. Impak kepada keputusan hidupan akuatik dan ekonomi negara dah lebih rendah melibatkan 3 responden untuk setiap aspek. Kesedaran dan tindakan perlu diambil untuk mengatasi kesan buruk pencemaran bunyi dalam pelbagai konteks demi kelestarian alam sekitar dan juga kesejahteraan masyarakat. Aspek yang bukan berkaitan dengan kesan kebisingan terhadap kehidupan manusia adalah kesan kepada peningkatan kebolehan pendengaran, kebisingan secara berterusan dengan 20 responden yang memilihnya. Ini menunjukkan bahawa kebisingan secara berterusan walaupun boleh memberi kesan kepada kualiti pendengaran tidak dilihat sebagai aspek negatif yang signifikan oleh majoriti responden. Sebaliknya memberi kesan lain seperti hilang pendengaran sementara, hilang pendengaran kekal dan kesan kepada jantung disedari oleh sebilangan kecil responden. Menyoroti kepentingan kesedaran terhadap impak kesan bunyi berbeza-beza dalam kehidupan manusia. Kesan pencemaran bunyi terhadap alam sekitar dapat dilihat melalui kesan yang ketara terhadap haiwan seperti pembiakan risiko kematian dan gangguan terhadap pembiakan dan juga navigasi yang dipilih oleh majoriti responden iaitu 27 orang. Selain pada itu, sebahagian kecil responden 5 orang menyedari bahawa pencemaran bunyi juga dapat memusnahkan habitat flora dan fauna. Walau bagaimanapun, hanya 1 orang yang menganggap pencemaran bunyi ini berperanan dalam mengurangkan bencana alam. Ini menunjukkan kepentingan untuk memahami impak pencemaran bunyi terhadap alam sekitar dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepelbagaian biologi serta keseimbangan ekosistem. Pencemaran bunyi ini menjejarkan kehidupan manusia melalui beberapa cara. Majoriti responden iaitu 17 orang sedar bahawa kebisingan tinggi ini boleh menyebabkan kehilangan pendengaran dan juga kesan negatif terhadap kesihatan pendengaran manusia. Selain itu, seramai 14 orang mengakui bahawa pencemaran bunyi ini menyebabkan ketidakselesaan peribadi, sementara hanya 2 orang yang melihat hubungan antara pencemaran bunyi dan pengurangan gangguan tidur. Kesedaran terhadap kesan pencemaran bunyi ini adalah penting untuk tindakan proaktif dan juga melindungi kesejahteraan manusia dalam persekitaran bunyi yang semakin kompleks. Pencemaran bunyi jalan raya disebabkan oleh bunyi kenderaan bermotor, enjin, geseran tayar, kesesakan lalu lintas dan juga bunyi hentakan rem telah diakui oleh responden. Sebanyak 21 orang sangat setuju dan 11 orang setuju bahawa fenomena ini memberi kesan ketara terhadap persekitaran bunyi jalan raya. Hanya 1 orang yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Keputusan ini menekankan perlunya tindakan untuk mengurangkan pencemaran bunyi di jalan raya dan meningkatkan keselesaan dan kualiti hidup masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pencemaran bunyi industri disebabkan oleh bunyi mesin-mesin industri, peralatan berat, pembinaan bangunan dan juga penggalian telah mendapat perhatian daripada responden. Sebanyak 17 orang sangat setuju, 14 orang setuju dan juga sementara hanya 1 orang tidak pasti dan juga 1 orang juga tidak setuju dengan pernyataan ini. Kesedaran akan kesan pencemaran bunyi dari aktiviti industri adalah penting untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pencemaran bunyi pengangkutan awam yang melibatkan kereta api, bas, kereta dan juga kapal menjadi perhatian responden. Sebanyak 11 orang sangat setuju, 19 orang setuju dan juga 3 orang tidak pasti dengan impak pencemaran bunyi daripada pengangkutan awam ini. Kesedaran terhadap masalah ini memperlihatkan kepentingan untuk mencari solusi yang berkesan bagi mengurangkan kesan bunyi dari pengangkutan awam demi keselesaan dan keharmonian masyarakat. Pencemaran bunyi udara disebabkan oleh bunyi pesawat terbang dan juga helikopter di langit mendapat perhatian responden. Sebanyak 9 orang sangat setuju dan 15 orang setuju sementara 7 orang tidak pasti dan 2 orang tidak setuju dengan kenyataan kesan pencemaran bunyi udara ini. Kepekaan terhadap gangguan bunyi terhadap aktiviti penerbangan menyoroti perlunya strategi mitigasi untuk minimalisirkan impak pencemaran bunyi dari sektor penerbangan. Pencemaran bunyi komersial yang berasal dari pusat membeli belah, restoran juga tempat hiburan menjadi isu yang diakui oleh responden. Sebanyak 9 orang sangat setuju, 14 orang setuju sementara 8 orang tidak pasti dan 2 orang tidak setuju dengan pernyataan ini. Kesedaran terhadap kesan bunyi daripada aktiviti komersial menunjukkan keperluan untuk mengambil langkah-langkah pemantauan dan pengurangan untuk menjaga keseimbangan antara aktiviti komersial dan juga keselesaan masyarakat setempat. Pencemaran bunyi rekreasi terutama dari acara seperti konsert, festival dan acara sukan menjadi perhatian responden. Sebanyak 11 orang sangat setuju, 14 orang setuju sementara 6 orang tidak pasti dan 2 orang tidak setuju dengan pernyataan ini. Kesan bunyi daripada acara rekreasi menunjukkan perlunya perencanaan dan pengurangan bunyi yang bijak untuk menjaga keseimbangan antara hiburan dan keselesaan masyarakat setempat. Pencemaran bunyi alam sekitar melibatkan bunyi dari haiwan liar ataupun burung yang boleh menjadi gangguan telah menarik perhatian responden. Sebanyak 6 orang sangat setuju, 11 orang setuju dan juga 5 orang tidak pasti manakala 8 orang tidak setuju dan 3 orang tidak sangat setuju dengan pernyataan ini. Kesedaran terhadap gangguan bunyi dari alam sekitar menyoroti keperluan untuk memahami dan menghormati peranan bunyi dalam alam semula jadi untuk mengekalkan keharmonian dengan alam. Pencemaran bunyi alam sekitar memberi kesan kepada persekitaran dan juga kesejahteraan manusia yang memerlukan pendekatan holistik dengan dalam pengurangan aktiviti manusia yang mungkin mengganggu habitat haiwan liar dan burung. Kesedaran dan tindakan proaktif diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan juga keindahan alam sekitar kita. Serta saya Hosyasin yang akan menyampaikan hasil analisis data kita peroleh untuk bahagian T, iaitu mengenal pasti pandangan daripada beberapa orang responden terhadap langkah-langkah mengurangkan pencemaran bumi melalui kaedah soal selidik. Soalan pertama yang dikemukakan adalah yang manakah menunjukkan langkah mengurangkan pencemaran bumi. Bagi langkah pertama, meningkatkan penggunaan kenderaan mesra arang menerima responden yang paling ramai iaitu seramai 13 orang daripada 33 orang responden. Langkah kedua, mengadakan kempen alam sekitar mendapat responden seramai 7 orang. Langkah ketiga, meningkatkan penggunaan halaman bumi seramai 8 orang responden yang menyokong pernyataan ini. Langkah keempat, memberi kesedaran melalui pameran alam sekitar merupakan pernyataan yang menerima orang responden yang paling sedikit iaitu seramai 5 orang. Soalan kedua yang dikemukakan dalam Google Form adalah apakah cadangan anda untuk mengurangkan pencemaran bumi di kawasan rumah anda? Cadangan pertama, memperbaiki pintu dan tingkap hanya menerima sokongan yang paling sedikit dalam kalangan orang responden iaitu seorang sahaja daripada 33 orang responden. Bagi cadangan kedua, membina penebat bumi dan cadangan ketiga, mematuhi undang-undang yang sedia ada, kedua-dua cadangan mendapat jumlah responden yang paling ramai iaitu seramai 15 orang responden. Cadangan terakhir memakai pelindung telinga memperoleh seramai 2 orang responden daripada 33 orang responden. Selain itu, persetujuan responden terhadap pernyataan penggunaan droning untuk mengawal aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran bumi di kawasan tertentu. Ramai 26 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini. 2 orang responden tidak bersetuju manakala mencatatkan seramai 5 orang responden tidak pasti. Soalan seterusnya, adakah anda percaya bahawa program pendidikan awam dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pencemaran bumi? Seramai 32 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini, manakala hanya mencatatkan seorang responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini.
Soalan terakhir kita kemukakan dalam bahagian T yang mengumpulkan data untuk langkah-langkah mengurangkan pencemaran bumi adalah adakah berkuatkuasakan undang-undang dapat mengurangkan pencemaran bumi yang disediakan oleh kilang-kilang yang menghasilkan bumi bising. Semua responden bersetuju dengan pernyataan ini, iaitu mencatatkan seramai 33 orang responden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nohanida binti Marafi daripada kumpulan A5 yang akan membentangkan hasil rumusan penyelidikan kami, iaitu pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi adalah keadaan di mana persekitaran tertentu mengalami peningkatan tahap bunyi yang melebihi ambang yang boleh diterima. Sumber pencemaran bunyi boleh datang daripada pelbagai aktiviti manusia seperti pengangkutan, industri, pembinaan dan aktiviti komersial. Tahap kebisingan yang tinggi boleh mengakibatkan kesan negatif terhadap kesihatan manusia, kualiti hidup serta ekosistem alam sekitar. Pencemaran bunyi boleh menyebabkan gangguan tidur, mengganggu prestasi kerja atau pembelajaran, masalah pendengaran dan gangguan mental kesihatan yang lain pada manusia. Di samping itu, haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga boleh dipengaruhi oleh bunyi bising yang mempengaruhi tingkah laku, pembiakan dan kelangsungan hidup mereka. Kebisingan daripada aktiviti manusia juga boleh merosakkan ekosistem akuatik dan daratan, mempengaruhi penghijrahan dan tingkah laku haiwan akuatik dan mengganggu pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Sumber pencemaran bunyi yang biasa melibatkan kenderaan bermotor, jentera perindustrian, peralatan pembinaan dan aktiviti hiburan. Usaha untuk mengawal dan mengurangkan pencemaran bunyi adalah dengan memperketatkan peraturan tahap bunyi dari sumber-sumber ini, meningkatkan penggunaan teknologi canggih untuk menyekat bunyi dan pendidikan awam mengenai kepentingan mengurangkan bunyi bising dalam aktiviti harian. Pengurusan pencemaran juga memerlukan kerjasama antara kerajaan, industri dan masyarakat untuk mewujudkan dasar yang berkesan, membangunkan teknologi mesra alam dan meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif bunyi bising terhadap kesihatan dan alam sekitar. Oleh itu, langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, sihat dan mampai untuk semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Sekian sahaja daripada saya dan daripada grup A5. Sekian, terima kasih.